Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Sambung daripada huraian baru ni dalam surah An-Nazi'at. Adakah sebenarnya kami boleh dihidupkan semula sesudah mati? Soalan dia katanya, adakah sebenarnya kami boleh dihidupkan semula sesudah mati? Adakah kami akan dibangkitkan juga sesudah menjadi tulang belulang yang gerpuk? Ini adalah beberapa soalan daripada orang-orang musyrikin kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tanya, kalau benar hari kebangkitan itu ada, sedangkan kami telah mendustakannya tanpa menyiapkan bekal untuk menghadapinya, memanglah rugi kami dikembalikan hidup. Nombor 3 ni dia panggil istihza', perli, panggil perli. Kalau kok bahasa Kelantan macam menganying lah. Oh, kalau lagu tu kat rugilah puak kita, masuk neraka lah puak kita. Jadi memang lagu tu sungguh. Jadi barulah kita nak sambung ayat hari ni daripada ayat 14 hingga 20 ni. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha, start daripada wa innama hiya zajratun wahidah. Bacalah 13 wa innama, jumpa 13 wa innama hiya zajratun wahidah. Jumpa lah. Kau tanda kat mana baru ni? Moga 2 minggu ni kak. Ayat berapa? 27 dah? Oh, 27 dah. 27 dah. Oh, 27 dah dia baca ni. Oh, ni sini. Baik nama ya sejarah. 27 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat 27 tu dah? 27 sampai ke nanti sampai ke sikit dulu, sampai ke 33 lah. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Sekat dulu dah. Kita tengok. Nanti nak cek tengok ni. Dia ada berapa semua ayat dia ni? 14
40 ni tadi. 40 ni. 40 ni dia. Daripada 27 tadi tak? Okey. Baik. Sebelum pada tu kan kita kita duk baca lama jajar sekali, kita bincang sedikit dengan kaedah tajwid ni. Yang perlu kita sebut sini macam dengung tu kita tahu belakang dah. Cumanya nak tanya ni macam mana kita nak kenal mat yang kita wajib kita mat dengan yang kita boleh panjang atau pendek. Sebab ayat 27 ni ada as-sama. Bagi orang yang dia tidak tahu bahasa Arab, agak payah juga dia nak share ni. Sebab apa? Sebab tanda dia sama tebal. Tidak sama tebal je Quran baru ni tak? Tidak seperti Quran zaman dulu. Kalau orang dia reti dari segi nahunya, mudah aja dia tengoknya duduk dalam satu kalimah. Antara a dengan ma tu dia duduk dalam satu kalimah, tidak bercerai. Jadi nak tahu kalimah ni perlu kepada tahu bahasa Arab kan. Jadi jawab dia kerana kita biasa baca. Bila as-sama ni kita wajib, kita boleh nak buat dua harakat supaya mak jais. Macam sini ke antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Tak boleh kita nak buat amis sama'u banaha. Situ tu dah. Baik, belum pada tu biar kita tahu juga kalimah-kalimah dulu dalam ayat ni. Arti makna di sini ke adakah tengok rekah di bahasa Arab kan. Adakah tu antum tu kamu. Kamu dalam bentuk jamak, bentuk ramah. Jadi bilakah antum, adakah kamu? Dalam terjemuh yang kalau kita tengok dalam tulisan depan ni, kamukah? Adakah kamu, kamukah? Tulah lah dah. Asyaddu ni maknanya bersangatan. Maknanya rumit, payah. Khalqan dari segi penciptaan. Jadi kerana kita lama dah baca Quran ni, tujuannya asalnya kita nak memperkenalkan kalimah Al-Quran kelas kita dulunya. Tapi bila-bila ni sebelum kita baca terjemah tu, kita cuba ingat, mudah-mudahan lain kali perkataan tu kita boleh tahu maknanya. Khalqan tu penciptaan. Khalaqa. Jadi macam qul a'udzu birabbil falaq, bukan khalaqal insana min 'alaq. Surah bukan surah al-alaq, surah apa dia tu? Iqra. Surah al jadi khalaqa antum ashaddu khalqan. Adakah kamu ni payah dari segi nak dijadikan? Am di sini ialah atau. Amis sama ataupun langit itu banaha, untuk membenanya. Sebab tu dah ada terjemuh dia kata, kamukah yang suka diciptakan atau langit? Tuhan telah membenanya. Banaha, dia telah membenanya. Bena apa? Bena langit. Boleh faham tu dah? Jadi kemudian kalau tengok pada soal ayat ni, seolah Tuhan tanya, "Hei manusia, payah sangat kau nak buat mu ni. Kau kalau mu banding dirimu dengan langit tu, mana payah buat?" Dia suruh kita beza dah. Besar gitu mu langit. Nak banding dengan bumi, dengan manusia. Dan manusia ni kalau duduk atas bumi ni kan, tak jumpa nak cari.
Acu kita naik kapal terbang, kau atas, kau naik, tak tahu mana. Tentulah mudah nak buat benda kecil, sedangkan langit, hopsa boleh buat. Ada. Soalan ni sebenarnya, dia panggil soalan ni, istifham ni, bukan semua nak ke jawapan. Tuhan tidak nak ke jawapan, tapi dia tanya tu tentu tak boleh jawab. Tentu tak boleh jawab. Mana bukan tak boleh jawab, tak boleh engkar. Kemudian dia sebut sini rafa'a. Akad makna rafa'a ni. Siapa dia Tuhan tadi? Dia telah meninggi, mengakak. Samkaha, bangunnya langit itu, bangunnya samka tu bangunnya, ha tu langit, bangunnya langit, fasawwaha, dan dia menyamakan, makna macam menyempurnakan. Sawwa ni maknanya menyama, menyelaras. Dari segi istilah sawwa ni maknanya menyelaras. Jadi dia royak sini Tuhan telah meninggikan langit, bangunnya langit itu dia akak, lepas tu dia selarah. Tak belaga pula planet-planet yang ada dalam. Nanti jadi kalau kita tengok sini kan, Tuhan tu dia nak suruh kita fikir tu. Inilah orang panggilnya. Dia suruh kita tafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Sebagai orang yang bertakwa sentiasa berfikir dengan kejadian langit dan bumi. Ni orang panggil ni, cara nak kenal Tuhan pun lagu ni. Kehebatan Tuhan ni. Kita nak kenal Tuhan ni siapa dia. Akhir sekali kita boleh buat kesimpulan. Tuhan tu siapa, kita tu siapa. Situ je natijah nak suruh kenal Tuhan. Betul tak? Kadang-kadang boleh royak Tuhan ni siapa-siapa. Tapi natijah daripada kenal tu gimana? Tujuan kita nak kenal Tuhan, tengok dengan ciptaan dia, dengan hebat dia ni. Akhir sekali kita mari berasa dia tu Tuhan kita ni terlalu kecil. Lepas tu nak buat apa nak? Kena turut perintah dia, kena sembuh dia, turut perintah dia. Jadi orang panggil tak belagu leluk. Kenal Tuhan, lepas tu buat benda-benda yang Tuhan marah. Kenal ke tak lagu tu? Tak jadi lagu tu. Orang panggil tak kenal. Misalnya kali kita kata, kali jumpa orang kedai, dia kata, mu tak kenal aku ke? Makna muka lain tak? Mu tak kenal aku, mu tahu ke tak aku ni, kok kapun ni tak ada seorang habuk nak berani lawan aku. Mu cukup budak kecil nak lawan aku. Bukan kata, oh kenal panggil Pak Cik. Bukan nak kenal nama. Kenal dia siapa, kita siapa. Betul tak? Sebab itulah, kalau dia sebut sama orang ngajar akidah, dia panggil, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Dia kan? Benda yang comel sebenarnya tu. Cuma salah mana? Diri kata hadis. Kaedah kita mengaji hadis ni salah kalau benda tidak hadis, walau secomel mana pun perkataan tu kita pergi kata hadis. Salah mana? Salah kita membohongi, mendustai Nabi. Nabi tak kata, kita kata, Nabi kata. Situ je salahnya. Pasal salah setara mananya? Dosa besar. Dosa besar. Tarah dia serupa dengan minum arak berjudi. Tarah dia tu. Nak tahu tu kat tengok dalam kitab Imam Zahabi, Az-Zahabi letak dalam kitab Al-Kabair, dia baru kelas tu dulu. Marahnya Nabi kalau dah dia tak kata, kita pergi buat kata, dia kata. Jadi balik kepada tadi, kesilapan orang yang mengajar tu, dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan. Itu sebenarnya ungkapan ahli-ahli ilmu, ahli ulama, para pujangga Islam dulu. Benda yang molek. Apabila kita kenal diri kita, lemahnya diri kita, tak ada upaya kita nak buat benda sikit pun, tak ada kekuatan, melainkan pagi petang siang malam duk gatul dengan Tuhan. Tuhan buat kita, lepas tu dia pera pula kita. Maka situlah kesimpulannya, kita kenal Tuhan ni, kita kena gatul ke dia. Bila gatul ke dia, kita tak boleh nak batas sikit abuk. Situ je natijah dia naknya, supaya kita betul jadi hamba. Jadi dalam ayat-ayat gini, walaupun tidak disebut dari segi akidah, kita boleh dengar dia kata rafa'a samkah fasawwah. Dia akak bangunan, lepas tu dia selarah pula, menyempurnakannya. Wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Wa aqtasha lailaha. Dan dia menjadikan malam ni sehingga apa dia panggil aghtasha ni, maknanya dia macam dia kelubur. Gelap, dia panggil dia gelap. Malam tu dia seolah dia kelubur, dia menyelimuti malam. Lepas tu wa akhraja, dan Tuhan pula mengeluarkan.
Mengeluarkan apa? Duha. Duha ni maknanya halik pagi, waktu siang terang molek tu dia panggil waktu duha. Sebab tu dalam doa yang ramai ahli ulama kita baca bila semaya duha, dia baki mula-mula sekali inna duhauka. Ya Allah, sesungguhnya Allahumma inna duhauka, Allahumma inna duhauka. Ya Allah, sesungguhnya pagi ini adalah pagi kepunyaanmu. Itu makna duha kan. Ni selaginya nak royak doa ni bukan hak Nabi ajar. Ada orang tanya, dia kata apa nak baca doa ni, bukan doa dipanggil doa ma'thur. Dia ada dua doa ni. Kalau doa hak kita buat sendiri ni dia tak panggil doa ma'thur. Doa ma'thur ni doa yang Nabi ajar. Ma'thur kan. Kalau kita kira doa yang Nabi ajar lebih baik daripada doa yang kita rekod sendiri. Tapi boleh kalau kita nak doa hak tidak ma'thur, jawab dia boleh. Sebab doa ni luah. Nak doa kok Melayu pun, ya Allah ya Tuhanku, sihatlah tubuh badan, murahkan rezeki. Rekod sendiri boleh. Asalkan doa tu doa yang baik. Jadi jangan bala pula pasal ada orang terlalu dia berapa ni. Dia nak turut sunnah sangat. Betul lah turut sunnah tu comel, tapi tepat ni Nabi wi kelonggaran. Doa dia wi kelonggaran. Cuma dalam semayang. Dalam semayang tu kalau boleh kita nak ambil doa Nabi, sebab benda dalam semayang ni takut bahaya. Kita kena tu betul sing serupa dengan hak Nabi. Luar lah. Jadi kalau kita semaya duha, ada ulama-ulama, mula Tok Guru pun boleh katakan dia tak tinggal doa ni. Dia ajar lah suruh baca doa ni. Dan kalau kita tanya dia kata bukan doa Nabi ajar, tapi mungkin para tabi'in dulu ia buat doa ni. Jadi tidak salah. Allahumma inna duhauka wal bahauka. Betul tak? Jadi dia sebut sini dia jadi malam tu gelap. Lepas tu dia tukar pula jadi siang dengan duha yang terang molek. Itu dia. Kemudian dia sebut pula banyak perkara disebut kejadian dia. Dan dalam ayat dulu pun lagu tu juga. Ini biasanya dalam surah pendek. Dalam juzuk yang ke-30. Ni kita ni duduk di yang kedua akhir dah ni. Surah ni ialah surah An-Nazi'at. Lepas ni surah An-Naba. Tak betul tak? An-Naba ni surah Amma Yatasa. Lepas An-Naba ni ke habis ni kita tidak akan pergi ke surah Al-Baqarah ni. Sebab setiap kali orang nak tafsir dia baca sama surah Al-Baqarah. Jadi kita tak ada nak dengar sama terjemah hak surah ni dah. Kita pergi ke juzuk yang ke-29. Juzuk 29 hak kedian sekali sepon ni lah. Kita pergilah ke orang panggil kok-cek nombor kan. Start daripada 114, 113, 112, 111 gitu kan. Okey. Jadi wal arda. Ard ni kita tahu berapa bumi. Sekurang-kurangnya kalau kita tak reti Arab, biar reti as-sama langit, al-ard bumi. Tu Arab kan. Jumpa dengan kalau jumpa dia heran pilih orang Malaysia. Dia kalau kita royak ke dia orang Malaysia tak reti Arab, dia pelik. Sebab apa? Baca Quran betul sedap. Itu betul Arab. Kalau kata Cina tak reti Arab, Jepun tak reti Arab, dia boleh faham. Tapi orang Melayu dia kata tilawah nombor 1 soal. Tapi hak Johan dia tak tanya Arab tak reti. Dia pelik orang Malaysia ni. Jadi bagi dia kata orang Malaysia ni reti Arab. Sebab sebut sedap pada dia. Tak sedap orang benar kita dengan dia. Gapo dia nak buat? Lidah orang Melayu. Lidah orang Melayu ni Tuhan berikan nombor 1, tak boleh lawan dalam dunia. Dia tengok orang Melayu, dia kacik Inggeris lebih pada orang putih. Arab kalah tu Arab. Sebut Arab. Jadi nak ayatnya kan. Biar nak supaya jadi gemar sikit, biar kita reti kata. Hak kita sebut tu, dah kita sebut comel, biar tahu makna dah. Kita kurangnya moga nak reti semua Arab ni moga payah juga. Sekurang-kurangnya kita tahu wal arda, langit. Apa ni bumi. Okey. As-sama tadi gapo? Langit. Biar ingat pabil lah. Berapa patah perkataan? Mak, berapa patah perkataan Arab boleh? Boleh 10. Anak antar boleh dah tu. Bukan kita jangan nampak bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kita ngaji nak kena di samping kita belajar baca tu, kita nak tahu makna kalimah tu dia boleh pahala.
nak tahu bahasa Al-Quran. Ba'da zalik, selepas itu. Ba'da selepas zalik itu, dahaha. Mana daha tu? Ni dia macam dia petai, dia buka tu. Dia untuk apa dia? Untuk kemudahan penduduknya. Orang yang tak percaya bumi bulat, dia pegang ayat ni. Bumi terdampar ni. Ada orang tak percaya ke bumi ni bulat. Dia ulah lagu mana pagi petang siang malam ni kita tak reti lagu mana dia buat. Kalau lepek gini pakai pergi jatuh bung. Kalau lagu mana lagi? Dah tak dia gigi sebab jatuh. Kalau dia kata tak boleh dia sekak langit. Dah tuduh saji. Jadi gija pun saji. Pahalik saji tu ke apa? Tak ada dah. Ajuk masuk ya ajuk masuk kat tu dah. Ya. Dia dapat bulat masuk. Kita tu bersaji lah ni dia kata. Tak juga dia. Akhraja minha ma'a wa mar'aha. Tengok. Tubik pula ada akhraja. Dia keluar minha daripada bumi. Tengok. Dia keluar ke apa? Kita tengok makna tak tahu. Ma'a airnya. Kurang itu kan. Wa mar'aha tanimnya. Tumbuh-tumbuhan. Siapa dia? Dia guna akhraja ni kan maknanya ni orang panggil perkataan perbuatan pembuat dia tak sebut lah sebab dia sebut dah sekali mula. Orang panggil dia kalau bahasa Arab dia panggil mustatir. Maknanya disembunyi. Dia tu siapa tu kan? Dia telah mengeluarkan daripada bumi. Dia keluarkan apa? Ma'aha. Dia keluar air. Wa mar'aha, dan tumbuh-tumbuhan dia buat tubik. Orang saing kan dia ambil ayat ni kan. Dia mengaji bagaimana lagi ni. Nak tahu bagaimana tumbuh-tumbuhan ni. Sebab sifat kata tumbuhan mai ikut bumi belaka. Kemudian dia sebut hak besar pula apa dia bukit gunung-gunung. Wal jibal, gunung gane. Arsaha, maknanya dia pacok. Arsak ukur, letak. Maknanya bumi ni ada pedah. Sebab tu bencana alam kalau orang sodok bumi bahaya. Tidak gitu kan? Jadi banjir. Orang kata kes tsunami baru ni pun kini. Betul lah Tuhan kata apa dalam ayat dia kata zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusuknya punah jananya langit bumi kerana tih tangan manusia. Dia duk taruh bumi. Keseimbangan bumi Tuhan buat pasok tu dia untuk teguh bumi jangan bergoncang. Hak tu jadi gunung apa panggil gegar gepo bumi gapo tu kan. Tu ada kaitan belakang. Mata'an lakum. Bila dia sebut semua dia buat tu mata'an. Barang mata benda, mata'an ni mata benda, kegunaan kita. Lakum untuk kamu hai manusia. Wali an'amikum, dan bukan untukmu saja, untuk barang-barang menatihmu pero. Surah Al-An'am. Ingat ni mak. An'am ni menatih. Surah Al-An'am. Nama surah Al-An'am makna surah menatih terenakkan. Mata benda. Mata ni bendanya mata benda kita nak. Sebab itulah dalam hadis disebut ad-dunya mata wa khairul mata al-mar'atus salihah. Jadi dengar hadis ni. Dia kata dunia ni benda hak munuk. Mata benda untuk kamu. Wa khairul mata, dia benda hak paling baik sekali mata benda hak Tuhan beri ni. Duduk dia kata al-mar'atus salihah, ialah perempuan yang salihah. Dia gitu mana hak tu? Mana dia nak ayatnya kalau kita boleh benda-benda atas dunia ni, walaupun kita berasa dengan harta benda, dengan rumah besar dengan apa, dok Nabi kata paling berguna untukmu ialah apabila boleh perempuan yang salihah. Sebab apa? Dia mengubah hidup kita sendiri, generasi kita, anak kita, kehidupan kita. Kita duk nampak benda lain tu hak lebih besar sebab kita duk nampak benda sekat dunia. Di Nabi dia kira benda nak bawa ke akhirat. Okey.
Tapi cuma orang jantan jarang nak cari perempuan salihah, dia cari muka lain. Dia kena ni. Sedang Nabi kata, kalau boleh perempuan yang salihah tu benda yang paling khair, yang paling baik. Baru nak ulah. Tak ada. Kita nak panjang sikit biar duduk berasa rugi duduk apa ni, duduk baca lepas-lepas tu. Kita tidak sebut perkataan. Kat mana je tak? Tak teringat. Mula asas nak mengajar sini, nak ajar lagu tu ajaknya. Nak suruh biar lama-lama tu, kurangnya kena perkataan. Tak teringat, dia nak masyuk ke tafsir. Kita kena tengok ni. Boleh dah? Situ dia. Di sini Allah bertanya secara mengejek. Dia mengejek tadi. Adakah kamu wahai musyrikin menyangka Allah lebih sukar menciptakan kamu daripada menciptakan langit yang begitu hebat dan indah. Ayat tadi. Ayat nombor 1 kita baca tadi. Payah sangat kau nak buat ni. Langit ni. Sebut langit sebutin ni kita heran lah. Kau liur benda nak buat biru ke kosong ke tu kau ada benda. Tapi dalam tafsir kan. Dalam tafsir Ibn Katsir dah sebut temaga dah. Apa lagu mana? Takut hak tak siapa tahu mana. Wak ngemah ngagam. Hak kita pergi, hak demo naik roket pergi, sekat boleh je. Tak tahu mana. Lagu mana Tuhan buat. Lepas tu Nabi pergi boleh lepas tu. Tu kerja Tuhan lah tu. Dia guna lagu mana cara nak pergi boleh lepas ni. Dengan temaga, dengan gapo. Jadi boleh tembus pergi. Ada pintu. Betul. Dia guna pintu dah. Ada pintu. Malaikat dia jaga ni. Bapak. Dia ikut itu. Kita bunyi Nabi pergi ke Ulpel. Dia disebut dalam hadis dia kata apabila dia sampai di langit pertama, dia tengok semua. Dia nampak sebutir. Gapo sebutir tu? Duduk dalam sebutir tu belakang tari, bulan, planet-planet. Duduk sebutir. Itu baru langit pertama dia. Allah Tuhan. Kita nak hubungkan dengan gapo? Dengan hadis yang sebut hak melek di antara tiang dua tiang aras tu malaikat ia ada 30 ni sayap tu terbang nak cari tiang kedua tu leluh. Tiang aras nak cari tiang nombor 2 tu leluh padahal dia sekali kebah ceng-ceng. Besar tak besar. Lepas tu gapo? Kita duduk mana? Yang nelayan sang ia perang tu kan ngaku jadi Tuhan. Tergamuk dia mengaku jadi Tuhan. Padahal dia duduk atas bangku tak tahu duduk mana. Buat apa? Buat aku tak reti. Okey. Bukankah langit itu telah ditinggikan dengan sempurna, tersusun rapi dan tidak ada cacatnya? Hak orang kata punah lapisan ozon tu hak bawah ni dah. Tak siapa dengar. Lapisan ozon ni tembus. Lapisan ozon ni jadi menipis. Rupa-rupanya Tuhan buat. Orang kata dia buat dengan sempurna. Dia susun molek dah. Betul semua lah. Dia kata rusaknya langit bumi kerana pergi tangan manusia. Manusia. Lagu mana dia salah satunya benda ni. Dia 2 kali aerosol hak kita duduk spray ni kan. Dengan gehekon. Gehekon dulu ozon tidak nipis sebab dunia tak pakai. Zaman abad yang ke-15, 17 apa tak ada ekong. Start ada ekong dengan dia kata kalau mengikut orang sana ni 2 kali aerosol hak sembuh ni. Bila dia naik datang lapisan hak tu yang buat lapisan ozon ni dia oksigen 3. Kalau oksigen ni O2. Nah dia apa ni? Dia akan jadi tembus. Bila tembus dia jadi matahari tu pacas selama ni dia napi. Matahari dia tapi dengan ozon kan. Kurang sikit panas ni. Bila tembus dia jadi panas lah ni. Cuba kita ingat masa kita kecil-kecil dulu kan. Masa tahun 70 apa. Siapa dia hot dan tahun 70. Kita duduk tidur malam, duduk dalam bilik, jendela kemah keming, duduk dalam kelamu selimut. Tak ada cara kepah. Cara pekor. Macam mana boleh duduk? Dia ada salah satu dia kata lapisan ozon sana. Lepas tu bila mula ada ekor tembus. Bila tembus dia jadi panas. Bila panas dia cari ekor pula.
Kau banyak ekor. Kau temu banyak, kau banyak ekor. Tak sudah sama kerja. Kapal terbang dia sebut. Dia tunjuk, baca dalam artikel lah. Dia tunjuk kapal terbang ni jalan kan. Berseliweran mari lebih pada ikan dalam laut. Jumpa selalu. Setiap kapal terbang dia mengeluarkan gas untuk menipiskan lapisan ozon. Itulah sebab dia kata zaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Punah hal ni kita ni manusia. Sebab tu malaikat royak dah tu ditanya dia ataj'alu man yufsidu fiha. Mu nak buat ke Tuhan orang munah ke bumi ni? Tapi Tuhan kata kalau tak buat maknanya begitu. Kalau aku tak buat orang tak kiamat pula. Duduk molek semua dah. Tujuan manusia ni sudah khianat ke bumi. Bila dia khianat ke bumi, khianat. Tu dia. Lepas tu dosa ke? Tak dosa pun kita nak bunuh dah. Dosa kita. Kita dah khianat ke bumi. Kita korek biji. Waktu big geh. Kalau agak kau melekat tu lagu ni lah bumi. Tak berubah. Kita manusia. Dan malam pula dijadikan terang benderang. Selepas itu bumi pula dijadikan dengan keadaan terhampar. Lalu dipancarkan daripadanya matahari untuk minum. Sedapnya minum. Zaman dulu tidak ada pencemaran mana. Kelik main bola. Kara dari telaga dengan timur upih. Bakal togok begitu tak pepeh tau. Lalu ni jangan tebing air kotor habis. Kena kapur. Pasal apa? Unuh dah bumi. Mak dia orang muda lagi. Orang sah dulu. Ini tak ingat kita tu tak? Main bola. Ambil cebok dengan kayu. Oh sedap minum air dalam timur upih. Dia mak timur upih. Timur upih. Mana letih minum air timur upih. Tumbuh-tumbuhan pula dijadikan makanan. Gunung ganang pula terpacak begitu teguh. Tidak bergoyang sehingga boleh didiami oleh penghuni. Kalau salahnya gerak takut, kita pilih. Kocok sikit, takut lalu kita pilih. Tapi Tuhan pasok molek, saya tidak tahu. Dari kejadian ini pula terdapat pada rumput, pohon-pohon, daun-daun dan kayu api. Untuk manusia guna. Biarlah lo ni pakai gas dah tu. Tapi kayu api ya Tuhan buat adalah untuk kegunaan manusia. Daripada bahan-bahan tersebut boleh dibuat pakaian, ubat-ubatan dan sebagainya. Ini mengikut tafsir apa dia ni. Dia capur macam-macam tafsir. Maka seluruh kejadian tersebut mengandungi faedah, manfaat dan kesenangan untuk kehidupan manusia, haiwan dan ternakan. Adakah Tuhan yang berkuasa mencipta kejadian ini tidak berkuasa? Tu dia nak jawab tu. Tuhan yang buat begini mo, dia petik sesuatu, dia buat rapi gini mo. Adakah berasa payah dia nak menghidupkan semula? Dia tanya. Sebab apa? Ingat titik perbincangan kita mula-mulanya, dia tak percaya kita ni dibangkit semula. Dan kita orang Islam ni kufur duduk situ. Kufur. Kalau kita tak percaya kepada hari kebangkitan. Sebab ruku iman. Okay. Dan adakah patut Tuhan yang mengatur urusan kita dengan begitu kemas pentadbirannya serta mengurniakan kemudahan dan kesenangan kepada kita akan membiarkan kita begitu saja dengan sia-sia tanpa dibangkitkan kemudian dihisap dan diberi pembalasan. Am hasibtum annama khalaqnakum abasa. Adakah kamu mengira Tuhan buatmu ni begitu saja? Wa ilaina la turja'un, dak Tuhan tak panggil klik ke dia. Tengok dari ayat sana. Mu ingat Tuhan buat main-main. Dia pilih kita sesuatu. Dan diberi pembalasan. Masuk dah ni?